Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizat Zaman bertemankan rakan setugas Naila Huda. Seperti biasa di awal pagi hari ini, setiap hari dan hari-hari yang akan datang akan kami bawakan kepada anda mengenai perkembangan COVID-19 di seluruh dunia yang sudah semestinya semua berita yang perlu anda ketahui sepanjang kita menjalani tempoh Perintah Kawalan Pergerakan fasa ketiga ini. Okey, baiklah. Untuk itu kita akan mulakan dengan angka yang mengerikan, berita yang mengerikan tempat saya bacakan kepada anda, iaitu angka kematian akibat COVID-19 di seluruh dunia kini terus meningkat dengan pertambahan 10,000 kematian yang dicatatkan dalam tempoh hanya 24 jam. Dan menurut data daripada Johns Hopkins University, ini menjadikan jumlah keseluruhan kematian melebihi 158,000. Dan setakat ini, 3 negara mempunyai angka kematian melebihi 20,000, manakala 2 lagi melebihi 10,000. Amerika Syarikat kekal menjadi negara yang paling teruk terjejas dan satu-satunya negara yang mempunyai angka kematian melebihi 30,000 dengan jumlah keseluruhan 38,000. Dan ini diikuti dengan Itali yang mempunyai angka korban sebanyak 23,000. Sepanyol pula hari ini memasuki angka 20,000 dengan keseluruhan 20,443 kematian. Manakala Perancis dan United Kingdom, UK masing-masing mencatatkan 19,000 dan juga 15,000. Dan kebanyakan negara Eropah yang terjejas teruk akibat COVID-19 bagaimanapun kini mencatatkan angka kematian yang semakin menurun sejak daripada minggu lalu. Ya, dan sementara itu kita juga melihat kepada kes positif COVID-19 di seluruh dunia yang kini 2.31 juta selepas pertambahan lebih 70,000 kes hanya dalam tempoh 24 jam yang lalu. Dan ini juga kita melihat kepada data Johns Hopkins University, jumlah negara yang mencatat lebih 100,000 kes positif kini meningkat kepada 6 negara dengan pertambahan United Kingdom pada Jumaat. Dan ini data yang anda lihat di Johns Hopkins University, Amerika Syarikat kekal menjadi negara yang paling teruk terjejas dan hari ini telah memasuki angka 700,000 dengan jumlah keseluruhan lebih 726,000 kes positif. Sepanyol dan Itali masing-masing mencatatkan 191,000 dan 175,000 kes secara keseluruhan. Sementara itu, Perancis mencatatkan peningkatan kes positif yang perlahan apabila mengekalkan jumlah kes positif 149 pertambahan hanya 2,000 kes sejak semalam. Manakala Jerman mencatatkan peningkatan kes sebanyak 4,000 menjadikan jumlah keseluruhan 143,000 kes. United Kingdom, negara yang mencapai angka 100,000 pada Jumaat, kini mempunyai pertambahan kes baru sebanyak 5,000 kes dengan keseluruhan 115,000 secara keseluruhan. COVID-19 kita mencatatkan kini telah menular di 185 buah negara. Walau bagaimanapun jumlah pesakit COVID-19 yang telah sembuh pula daripada coronavirus ini setakat ini telah mencapai 590,000. Satu angka yang sudut yang positif juga kita lihat, Hafizi. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada angka dan juga statistik kes di Malaysia yang mana kalau seperti biasa setiap petang pukul 5 petang macam tu Ketua Pengarah Kesihatan akan berikan kita nombor-nombor angka kematian, angka kes baru dan juga mereka yang telah pun sembuh daripada COVID-19 ini dan mereka yang masih lagi dirawat. Dan kalau kita lihat KKM telah pun dapat mengesan berapa kes baru, Naila? Ya, ini laporannya di astroawani.com yang kalau kita lihat hanya 54 kes baru dicatatkan semalam dan ini merupakan angka yang terendah sejak PKP mula pada 18 Mac lalu. Dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif adalah sebanyak 5,305 dan kalau kita tolak dengan kes yang telah pun pulih daripada coronavirus, jumlah kes aktif adalah sebanyak 2,115. Satu angka yang masih bawah kawalan yang masih kita boleh tampung dengan jumlah petugas kesihatan dalam negara kita. Dan daripada jumlah kes aktif, 49 bagaimanapun kes positif COVID-19 sedang dirawat di ICU dan daripada jumlah tersebut 26 yang memerlukan bantuan pernafasan. Dan kalau kita lihat ini yang dimaknai oleh KKM Putrajaya melihat kepada kes positif mengikut negeri semalam yang kita lihat mencatatkan kes positif tertinggi masih di Selangor dan diikuti dengan 985 di Kuala Lumpur dan juga di Seremban, di Negeri Sembilan juga mencatatkan kes-kes positif antara yang tertinggi. Dan kita lihat jumlah kematian juga kita mencatatkan 88 secara keseluruhannya dan ini antara dapatan
Kementerian Kesihatan Malaysia sejak semalam, dan kita akan lihat sama ada angka hari ini juga akan mencatatkan penurunan. Ini melihat kepada positifnya ataupun kesan positif kita melaksanakan PKP dengan turunnya kes-kes positif ini, kata Kementerian Kesihatan semalam, kes baru kekal 2 digit dan juga angka terendah sejak PKP mula. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada warga asing yang dijangkiti COVID-19 ini. Kalau kita lihat KKM mengesah sebanyak 601 kes positif COVID-19 di negara ini melibatkan warga asing setakat hari Khamis. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham berkata daripada jumlah itu seramai 356 orang sedang menerima rawatan, 242 kes pulih dan sepenuhnya, dan selebihnya dibenarkan pulang dan 3 kematian dicatatkan. Ya, ini satu peristiwa yang kita lihat berlaku juga di Singapura, di mana kebanyakan kes positif di Singapura merupakan kluster asrama yang menempatkan pekerja warga asing, dan ramai yang mungkin kurang memberi perhatian kepada kebajikan pekerja-pekerja warga asing ini. Semestinya sentimennya, kalau saya lihat di media sosial, ramai yang kata kita perlu pentingkan rakyat kita sendiri. Betul. Dan kita, pandangan saya sendiri, kita perlu pentingkan kepentingan dan kesihatan warga asing ini, satu, atas dasar hak kemanusiaan, dan kedua, ini juga akan mendatangkan impaknya kepada rakyat kita sendiri. Sekiranya kita tidak menjaga kesihatan mereka, mereka juga bekerja di sekeliling masyarakat kita, jadi mereka tak nak akan juga mendatangkan impak kepada kita. Jadi kalau bukan untuk atas hak kemanusiaan, untuk kita menjaga, membela hak mereka dan kesihatan mereka, kita juga perlu memikirkan apa agaknya kesannya sekiranya kita tidak menjaga kesihatan mereka akan datang kembali kepada kita. Jadi kita perlu lihat ataupun menitik beratkan kesannya kepada warga asing, dan pada 8.30 nanti dalam segmen Realiti Rakyat kita juga akan melihat impak PKP dan juga pandemik COVID-19 ini kepada golongan pelarian, terutamanya Rohingya, yang kita lihat baru-baru ini terdapat sekurang-kurangnya 32 warga Rohingya yang meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Malaysia. Dan kita lihat apabila tutupnya pintu masuk negara, bukan saja Malaysia, di Thailand juga golongan pelarian tiada tempat untuk mereka mencari keselamatan itu, dan mereka terpaksa pulang kembali ke sama ada Myanmar ataupun ke Bangladesh, dan akibat itu mereka berada di laut selama 2 bulan yang membabitkan seramai 32 kematian itu baru-baru ini. Jadi itu satu aspek yang kita perlu titik beratkan juga. Dalam masa yang sama, kita juga melihat kepada barisan hadapan yang kita lihat petugas kesihatan ada yang terdedah kepada risiko jangkitan COVID-19. Namun ada lagi satu aspek barisan hadapan, iaitu penghantar makanan. Mereka sendiri amat terdedah kepada risiko jangkitan itu, kerana kita apabila tidak boleh pergi ke kedai makanan dan sebagainya, kita perlu bergantung kepada mereka. Dan kita lihat sebelum ini berita di India, di mana seorang penghantar makanan telah menyebabkan satu kluster penghantar makanan, dan saya kira penghantar pizza sebenarnya. Dan akibat jangkitan positif daripada penghantar makanan itu telah menyebabkan satu kluster yang besar, dan itu telah menimbulkan sedikit kebimbangan dalam rakyat Malaysia sendiri, sama ada itu akan juga berlaku di sini, di mana kita banyak bergantung kepada penghantar makanan, rider dan sebagainya. Jadi ini kenyataan KP Kesihatan, katanya belum ada lagi kes positif dalam kalangan penghantar makanan yang dikesan di negara ini setakat ini. Bagaimanapun, katanya mereka yang terlibat dalam perkhidmatan itu perlu melakukan langkah pencegahan, iaitu menjalani ujian saringan di klinik kesihatan ataupun klinik swasta. Bagi mereka yang mendaftar, menjadi tanggungjawab syarikat menanggung kos ujian saringan. Bagi mereka yang tidak berdaftar, mereka digalakkan untuk tampil ke klinik kesihatan. Jadi ini kita lihat tanggungjawab kepada syarikat penghantar makanan itu untuk memastikan kesihatan petugas mereka penghantar makanan, kerana mereka juga berada di barisan hadapan. Mahfizin. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, saya ada berjumpa dengan penghantar-penghantar makanan ketika saya nak membeli makan selepas balik kerja dan sebagainya. Saya ada berjumpa dengan mereka ketika beratur panjang. Saya bertanyakan kepada mereka, ada tak terdapat kebimbangan sama ada terdedah dengan jangkitan COVID-19 ini, walaupun kita dalam usaha mereka untuk mencari rezeki dan sebagainya. Mereka kata ada, betul. Mereka rasa risau dan sebagainya apabila mereka berjumpa dengan ramai orang. Tapi dalam masa yang sama, mereka menyatakan kepada saya bahawa proses sanitasi setiap hari dilakukan kepada
pakaian mereka, motosikal mereka. Itu yang membuatkan mereka yakin yang mereka sebenarnya boleh bekerja. Dan dalam masa yang sama, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini memberi rezeki yang lebih lah, orang kata rezeki lebih kepada golongan rider ni. Sebab mereka katakan bahawa permintaan banyak. Biasalah kita duduk rumah, order makanan, order barang-barangan dan sebagainya kan. Ini adalah satu perkara yang positif dan juga atas faktor kesihatan perlu diberi perhatian oleh majikan-majikan yang ada rider-rider ni. Okey, dalam masa yang sama kita nak melihat kepada pembayaran BPN secara tunai dilaksanakan hingga 31 Disember. BSN telah melaksanakan pembayaran bantuan prihatin nasional secara tunai kepada penerima-penerima yang tidak mempunyai akaun atau gagal kredit bermula 17 April 2020 sehinggalah 31 Disember 2020. Menurut BSN, penerima-penerima BPN kategori ini boleh hadir ke cawangan-cawangan BSN yang beroperasi sepanjang tempoh PKP. Namun, jelas BSN, penerima-penerima dinasihatkan untuk membuat semakan terlebih dahulu melalui laman web LHDN di www.hasil.gov dan ataupun Bantuan Sara Hidup BSH dan Kementerian Keuangan Malaysia di www.treasury.gov.my sebelum hadir ke mana-mana cawangan. Dan BSN juga sedang giat memantau melakukan yang terbaik bagi memastikan proses pembayaran BPN berjalan dengan lancar. Ya, ini satu perkembangan yang sangat diperlukan sebenarnya kalau kita lihat, sebab ini memastikan penerima yang tidak mempunyai akaun bank ataupun gagal kredit, seperti yang kita cakap semalam bersama seorang penjaja yang mereka yang tidak berdaftar, kita fikir bagaimana agaknya mereka akan menerima bantuan BPN ini. Jadi ini satu perkembangan yang sangat positif. Kita akan lihat penyaluran BPN ini secara tunai kepada mereka yang tidak mempunyai akses. Tapi satu perkara yang mungkin kita perlu berikan perhatian juga apabila penerima-penerima ini diminta hadir ke cawangan-cawangan BSN, diharapkan penjarakan sosial dan sebagainya itu diamalkan. Pihak-pihak bank-bank BSN ini perlu mungkin letakkan frontliner mereka, petugas-petugas di hadapan itu untuk memastikan jarak 1 meter hingga 2 meter itu diamalkan supaya kita tak nak nanti tercetusnya kluster BSN pula. Okey, dalam masa yang sama, semalam ini kepada pasangan-pasangan yang sedang dan juga mahu melangsungkan perkahwinan pada tahun ini. Betul, tahun 2020 ini banyak, tarikhnya pun cantik, 2020 kan. Sudah semestinya banyak pasangan yang ingin melangsungkan perkahwinan mereka, membina hari bahagia pada ketika cuti yang sepatutnya kalau bulan 3 kita ada cuti, bulan 4 pun ada cuti. Tapi nampaknya anda tak perlu risau kerana Jawi semalam telah melaksanakan akad nikah secara sidang video. Dan ini adalah buat kali pertama dalam sejarah Jawi melakukan majlis akad nikah sepasang pengantin secara sidang video. Majlis itu berlangsung pada 10.10 pagi hari Sabtu, melibatkan pasangan Muhammad Don Hadi Don Putra dan pasangannya Nadatul Aisyah Muhammad Syarif. Muhammad Don Hadi. Ini merupakan normal baru. Normal baru, yes, betul. Ini yang kita kena biasakan diri. Orang kata, yalah, masa saya adalah terlihat jenaka, baca-baca jenaka. Orang kata kalau nak save duit, pasangan muda kalau nak save duit untuk membuat majlis perkahwinan, yalah, belanja untuk majlis perkahwinan ni kadang-kadang cecah puluhan ribu dan sebagainya kan. Kalau nak save duit, ini adalah tempoh terbaik untuk anda melangsungkan perkahwinan. Jadi kepada Nailah, mula-mulalah cari pasangan di luar sana. Boleh ajak 5-10 orang pun dah cukup. Bagi alasan penjarakan sosial. Penjarakan sosial, tak boleh nak jemput ramai-ramai. Kalau tak nanti kena tangkap. Okey, kita boleh save duit dah kat situ. Okey, Nailah, apa lagi berita-berita yang best kita nak sajikan kepada penonton? Ini satu berita yang mendapat banyak perhatian di media sosial, diperdebatkan orang ramai apabila ada laporan ada orang kenamaan VIP yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan melakukan aktiviti ziarah. Jadi apa kata Datuk Ismail Sabri? Katanya terserah kepada polis, pihak polis untuk melakukan siasatan itu. Dalam kenyataannya semalam, Datuk Seri Ismail Sabri kata beliau menyerahkan kepada pihak polis berhubung dakwaan terhadap orang kenamaan VIP yang melanggar perintah PKP itu dengan melakukan aktiviti ziarah. Kata beliau, terserah kepada pihak berkuasa untuk mengambil tindakan berhubung beberapa laporan polis yang telah pun dibuat pihak tertentu mengenai pelanggaran PKP itu oleh segelintir VIP. Katanya, tiada sesiapa akan terlepas daripada undang-undang jika melanggar PKP. Kita nak dengarkan sedikit sedutan. Kalau ada sedutan itu, kita boleh dengarkan apa kata Datuk Seri Ismail Sabri semalam.
Baik, kita tak apa. dapat nak mainkan tapi tak apa, saya bacakan saja. Katanya, untuk sesiapa sahaja tertakluk pada undang-undang, saya sudah sebutkan tiada sesiapa boleh mengatasi undang-undang, itu asasnya. Saya difahamkan sudah ada laporan polisi lakukan, kita serah pada pihak polis. Abzi, kita lihat ya kepada isu ini, kita lihat laporan polis mereka yang telah pun ingkar tidak mematuhi perintah PKP itu sebelum ini, mereka dikenakan dengan hukuman penjara, mereka dikenakan dengan hukuman compound dan sebagainya. Dan ini satu detik yang amat perit, bukan saja untuk semua orang. Setiap lapisan masyarakat ada cabaran-cabaran mereka sendiri. Ada yang terpisah daripada ahli keluarga mereka, ada yang tidak dapat nak menziarah ahli keluarga yang sakit. Malah mereka yang tidak boleh hadir kepada pengebumian ahli keluarga mereka sendiri pun ada laporannya. Jadi ini satu detik yang sangat mencabar. Jadi saya faham kenapa ramai yang marah apabila lihat kepada laporan-laporan ini. Tapi kita akan lihat apa tindakan yang dilakukan, siasatan yang dijalankan pihak polis ini, Hafizi. Ya, betul tu. Kita melaksanakan tiada siapa, kalau kita ambil rule of law tu, tiada siapa yang atas daripada undang-undang, dan kita akan melihat perkara ini dan kami akan terus bawakan kepada anda. Tapi kalau tak salah saya, Nailah, saya ingin kongsikan sedikit. Kalau tak salah saya, individu VIP itu melakukan, tak salah saya, tinjauan di beberapa madrasah di sekitar kawasan tersebut. Tapi apabila tiba waktu macam makan tengah hari ke macam mana, mereka, itulah gambar-gambar yang tersebar dan sebagainya. Tapi apapun, kita tak boleh nak spekulasi apa pun lagi sekali. Kita biarkan kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan, dan saya difahamkan telah pun kertas siasatan telah pun dibuka untuk memastikan segala penjarakan sosial, segala peraturan-peraturan yang dibuat ketika tempoh PKP akan dilaksanakan. Tiada siapa yang atas daripada undang-undang, kita semua sama. Ini tak membuktikan saya memihak kepada mana-mana pihak. Saya kekal sebagai seorang lalang. Kejap lagi ada je komen kat Facebook tu. Okey, baiklah. Yap. Nailah, apa cerita, kita nak rehat dulu kot saya rasa. Yap, Sebelum kita kita rehat bawakan cerita-cerita best kepada anda. Kita rehat dulu. Betul, kembali di Awani Pagi, masih lagi dengan perkongsian COVID-19. Kita nak lihat kepada perkembangan luar negara jiran kita sendiri, Singapura, yang mencatatkan 942 kes baru semalam. Itu peningkatan yang amat drastik, dan kita lihat ini membabitkan 7 rakyat Malaysia sendiri. Dan dilaporkan semalam, ini menjadikan jumlah kes di Republik itu adalah sebanyak 5,992. Dan berikutan 7 kes baru, kini terdapat sebanyak 92 rakyat Malaysia yang dijangkiti virus corona di Singapura. Dan itu juga kita melihat kepada dua daripada mereka ada kaitan dengan dua pekerja asing yang dijangkiti di asrama, iaitu asrama Tuas View dan Sungai Tengah Lodge. Dan katanya kes ke-4,754 rakyat Malaysia berumur 40 tahun meninggal dunia, tetapi bukan akibat komplikasi jangkitan COVID-19. Itu kenyataannya semalam. Dan punca kematiannya adalah akibat bekalan darah ke jantung tersekat berserta dengan serangan kardiogenik, kata kementerian itu. Dan menurutnya, lelaki itu disahkan dijangkiti COVID-19 pada 17 April. Jadi kita akan terus mengikuti perkembangan di Singapura, di mana kebanyakan kes ini membabitkan pekerja warga asing, di mana mereka ditempatkan dalam rumah-rumah yang mana ruangnya agak sempit dan susah untuk mereka amalkan penjarakan sosial itu. Jadi itu satu aspek yang kita perlu ambil kira, kerana itu juga kita lihat berlaku di Malaysia sendiri. Jadi bagaimana untuk menjaga kebajikan dan kesihatan mereka, kita akan saksikan mungkin ada satu langkah yang akan diperkenalkan, kita akan lihat. Dan kita juga ingin lihat di UK, di mana setiap minggu hari Khamis mereka akan mengadakan satu kempen Clap for Carers, ataupun bertepuk tangan untuk mereka di barisan hadapan petugas kesihatan yang merawat pesakit COVID-19. Dan pada Khamis lalu, mereka mengadakan kempen yang secara besar-besaran sehinggakan di Westminster Bridge di tengah kota London. Anda lihat visual ini yang dimuatnai oleh seorang pengguna Twitter, Damir Rafi. Beliau sendiri katanya merupakan seorang doktor bekerja di hospital berhampiran Westminster Bridge itu, dan beliau kata amat terkejut melihat kepada penjarakan sosial yang langsung diabaikan, langsung gagal diamalkan.
sampaikan ada juga beberapa pihak ataupun anggota polis yang turut sertai kempen ini yang mungkin niatnya adalah satu niat yang amat positif untuk memberikan sokongan kepada mereka di barisan hadapan itu, tetapi ini gagal menunjukkan teladan kepada rakyat UK sendiri bagaimana untuk amalkan penjarakan sosial untuk duduk di rumah. Termasuk juga yang sertai kempen ini adalah Pesuruhjaya Metropolitan Police Dame Cressida Dick dan juga beberapa anggota polis lain. Mereka sendiri memuat naik video itu di akaun Twitter rasmi Metropolitan Police. Anda boleh lihat laporannya di astraoni.com. Ini visual ataupun tweet yang dimuat naik oleh Metropolitan Police. Thank you to the real heroes. Thank you London. London is together. Dan juga bersertakan video, rakaman video anggota polis sertai dengan kempen bertepuk tangan dan sorakan untuk doktor. Dan kalau kita lihat ya, komen-komen di media sosial daripada doktor sendiri, jururawat, mereka rasa amat confused lah, pelik lah lihat mereka ingin perlukan bantuan solidariti daripada rakyat seluruh negara itu untuk sama-sama hentikan, putuskan rantaian jangkitan itu. Tapi pada masa sama, penghargaan itu ditunjukkan dengan cara yang counterproduktif yang mungkin akan menyebabkan peningkatan kes itu sendiri kerana gagal mengamalkan penjarakan sosial. Jadi itu satu perkembangan yang sangat pelik, tapi kita lihat kenyataan daripada Downing Street, mereka menegaskan perlu menunjukkan penghargaan kepada petugas kesihatan ini dengan cara yang tidak gagal ataupun tidak mengingkari dengan perintah penjarakan sosial itu. Pada masa yang sama, kita juga melihat kepada perkembangan di UK di mana mereka mengalami dengan kekurangannya bekalan PPE, peralatan perlindungan peribadi PPE yang digunakan oleh petugas kesihatan ketika merawat pesakit COVID-19 ini. Jadi pada masa sama, mereka yang memberi sokongan dan sorakan bertepuk tangan untuk doktor, mereka pula tidak menunjukkan solidariti ataupun tidak menunjukkan inisiatif yang cukup kuat. Ini antara kritikan yang diterima kerajaan UK. Mereka dikritik kerana mereka mungkin bertepuk tangan tapi tidak menunjukkan inisiatif yang cukup kuat untuk memberi perlindungan wajib buat mereka untuk memastikan mereka tidak dijangkiti COVID-19. Dan setakat Jumaat ya, mereka mencatatkan setakat Jumaat seramai 27 petugas NHS, doktor-doktor dan juga jururawat yang meninggal dunia akibat pandemik COVID-19. Namun pada masa sama, akhbar The Guardian pula melaporkan lebih ramai sebenarnya yang telah pun meninggal dunia, iaitu 56 kematian secara keseluruhan. Jadi ini kita lihat satu isu yang amat besar, bukan saja di UK, kita juga mengalami kekurangan bekalan, ujian, kit saringan dan sebagainya. Namun ini perlu diketengahkan kerana kita tidak boleh melihat isu yang sama berlaku di Itali di mana semakin ramai petugas kesihatan mereka yang terkorban akibat pandemik COVID-19 ini, Hafizi. Ya, betul tu. Okey, dalam masa yang sama kita nak beralih kepada satu, ini adalah berita yang positif lah. Sejak COVID-19 melanda, kita asyik dengar berita buruk kan. Okey, ini berita yang agak positif, iaitu sepanjang PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, dilaksanakan, dikuatkuasakan daripada 18 Mac yang lalu. Pelaksanaan ini bukan sahaja membawa kepada norma baru, tetapi dalam masa sama kehidupan masyarakat, tetapi turut memberi nafas baru kepada alam sekitar. Pensyarah Fakulti Kejuruteraan Awam dan Sumber Alam Universiti Malaysia Pahang UMP, Dr. Nurul Nadrah Akilah Tukimat berkata pelaksanaan PKP memberi kesan yang baik secara tidak langsung kepada kadar pencemaran udara dan pelepasan gas rumah kaca ke sistem iklim global. Beliau berkata ia berikutan aktiviti manusia yang menyumbang kepada pembebasan karbon dioksida seperti asap kenderaan, aktiviti perindustrian yang merupakan penyumbang karbon dioksida kedua tertinggi di Malaysia, iaitu 23% dapat dikawal pada tahap yang minimum. Katanya ini terbukti melalui rekod bacaan indeks pencemaran udara IPU yang secara purata di bawah tahap sederhana, iaitu kurang daripada 60, manakala di Kuantan, Pahang, Tanjung Malim, Perak, di Paka, Terengganu, Alor Kedah, Kangan Perlis dan beberapa kawasan di Sarawak mencatatkan IPU di bawah 50, iaitu di tahap yang baik. Dan penurunan kadar pembebasan gas rumah hijau dalam tempoh PKP ini memberi ruang kepada sistem iklim untuk bernafas baik dan pulih daripada tahap pencemaran sedia ada. Kata Dr. Nur Akilah juga, beliau terus ingatkan kepada orang ramai supaya menggunakan tenaga elektrik secara berhemah dan membantu kurangkan impak kepada perubahan iklim.
Ini satu aspek yang agak positif Hafizi kita lihat apabila terhentinya aktiviti ekonomi dan aktiviti sosial, itu akan mendatangkan satu impak yang positif kepada alam sekitar kita sendiri. Kalau kita lihat air pollution ataupun air quality index di Malaysia pun setakat ini dalam bulan yang lepas, kalau kita lihat kebanyakannya angka yang agak rendah, semuanya kelihatan hijau. Ini berbanding dengan tahun lepas di mana kita mencatatkan jerebu dan sebagainya. Tapi kita juga lihat beberapa ataupun corak aktiviti sosial kita berubah ini. Salah satu lagi normal baru adalah apabila rakyat Malaysia beralih kepada pembungkusan makanan ataupun penghantaran makanan secara delivery. Kalau kita nak cakap pasal aspek alam sekitar, saya lihat ini satu aspek yang mungkin kurang positif apabila semakin ramai yang menggunakan pembungkusan makanan secara plastik. Itu pula satu aspek yang kita perlu ambil kira apabila kita banyak membungkus makanan, kita banyak mengambil makanan ataupun penghantaran makanan. Mungkin kita boleh lihat inisiatif daripada kedai-kedai makan dengan ada peningkatan penghantaran makanan itu, mungkin mereka boleh ambil inisiatif atau langkah untuk menukar pembungkusan itu menggunakan kertas dan sebagainya, bahan-bahan yang biodegradable yang mudah lupus dan bukannya plastik. Jadi ini mungkin kita kurang melihat sikit kepada aspek ataupun isu-isu alam sekitar ini. Semestinya banyak lagi isu yang lebih besar kita tangani sekarang ini dengan virus COVID-19 dan sebagainya. Tapi mungkin kita juga boleh ambil kira dan jangan lupakan dengan kepentingannya alam sekitar ini, Hafizi. Ya, betul tu. Dalam masa yang sama, alang-alang kita punya kualiti udara dah baik. Apa kata mungkin ada inisiatif daripada kerajaan, contoh Kementerian Alam Sekitar dan sebagainya, untuk melaksanakan contohnya, kita yang berada di rumah, kita bersihkan longkang-longkang yang tersumbat dan sebagainya. Sebab itu antara faktor juga yang menyebabkan banjir. Ini perkara-perkara kebersihan di rumah ni boleh kita jalankan sebab kita alang-alang ada kat rumah kan. Kita buat benda ni supaya bencana, banjir dan sebagainya memang kadang-kadang tak dapat dielakkan, tapi kita dapat kurangkan impak dan juga kesannya kepada orang ramai. Ini salah satu inisiatif lah yang saya terfikir tadi sementara Nailah bercakap panjang tadi. Okey, baiklah. Sekian daripada kami di Awani Pagi. Anda boleh saksikan banyak berita di astroawani.com. Kami tidak terlepas satu pun berita kepada anda sepanjang tempoh PKP ini. Alang-alang kita amalkan gaya pembacaan yang lebih banyak daripada biasa. Okey, sekian daripada saya Hafiz Zaman dan Nailah Huda. Assalamualaikum, salam sejahtera.